أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhan bagi peluang pada kita. Tidak berapa lama lagi, sekitar sebulan kita akan sambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi hari ini masuk 1 Syaban lah. InsyaAllah dalam sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu ni kita akan belajar berkenaan dengan As-Siyam, Haposo tu. Kita nak faham begitu gapo dia makna puasa yang sebenar, kama dia pula hikmah puasa, kelebihan puasa, hukum-hukum berkaitan dengan puasa. Lepas tu belah mana nak boleh banyak pahala dalam bulan puasa, gapo arti hak nak rusak nang puasa kita tu jadi kurang. Lepas tu wajib ke atas kita kena buat gapo ratik bulan Ramadan. Kemudian harus kita buat gapo ratik bulan Ramadan, dan hak kita dilarang buat bulan Ramadan dan gapo ratik. Lepas tu puasa-puasa sunat. Kemudian berkaitan sedikit kita nak sambung berkenaan dengan etika. Kalau kita tengok dalam Islam ni, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia sengaja buat masa-masa yang ada kelebihan, mempunyai kelebihan, dan juga bagi itu badan kita tu sihat, supaya nak kita dapat ambil guna masa-masa tahu kita ni, boleh pahala, boleh harta akhirat. Pahala tu mana harta akhirat, supaya kita boleh hitung dalam dunia Tuhan, dan kita boleh ambil pakai guna dia bila kita dah meninggal dunia ni. Itu penting sekali tu hawi peluang pada kita masa mudah dah untuk kita nak cari menega, untuk nak cari laba-laba pahala daripada Allah SWT. Kesihatan pada kita pun dia pakai juga. Tapi banyak manusia ni dengan dua perkara ni banyak terlalai. Manusia ni banyak terlalai, tak teringat. Masa dia sehat, dia tak ingat nak buat benda baik. Masa dia ada harta banyak pun tak ingat nak buat benda baik. Masa dia panggil dia ada masa luar pun tak ingat nak buat benda baik. Masa sibuk, masa tak ada tu baru dia mikir. Dan juga dia panggil masa dia tak buat baru dia mikir. Itu tabiat manusia. As-sihat wal faraq ni banyak manusia ni pelalai pun benda tu. Tak Nabi royak dah kita. Sehat dan juga masa luar tu banyakkah kita guna dia kok jalan tak malak, guna kok tak pandai, mana guna saja tak boleh jaga. Dengan tu ayat hikmah tu hawi kita buat amalan berbagai-bagai amalan tu, puasa, zakat, haji, kepada semua saat itu. Ada tujuan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Tuhan nak ikhtibar, nak peksa, nak tusab, nak uji hamba dia. Kata adakah hamba dia yang tabi' hawahu, adakah hamba dia nak diturut hawa nafsu dia, atau yatamassalu amra rabbih, ataupun dia nak duduk ikut perintah Tuhan. Tengok situ ya, Tuhan buat beri kepada dia semua kepada kita.
orang panggil kesihatan pada badan kita, masa pada kita, kekayaan pada kita, masa luar pada kita semua. Nak tengok kata masa kita guna saat itu, tenaga kita guna ni ikut hawa nafsu kita ke ataupun ikut Allah SWT. Itu ya. Tuhan nak uji kita. Sebab tu Allah menjadikan agama syariat ni berbagai-bagai cara ibadat. Sekali Tuhan suap belah ni, sekali Tuhan suap belah ni, sekali suap belah ni. Ayat kata kerengbu dalam tu sop manusia saya itu banyak. Alat-alat dalam nak guna untuk nak uji manusia ni banyak. Ibadat tu dah saya nak uji manusia. Sebab tu ibadat puasa ni Tuhan nak uji tengok. Nak bagi kita tinggal benda-benda kita duduk kena, duduk suka. Kita ni manusia ni suka makan, suka minum, suka gunakan hawa nafsu kita, jimuk ke dan sebagainya. Nak royak kata di sini saat itu Tuhan uji kita, nak bagi kita imtina anil mahbubat. Bagi kita boleh mencegah, menahan diri kita daripada benda-benda yang kita tu suka, benda kita kena. Payah. Kalau Tuhan suruh buat benda kita kena, tak payah mana nak buat. Tapi buat benda kita tak kena, buat tak ada orang kena, pasal nak makan belakang. Buat makan, buat minum, buat jimuk dan sebagainya, buat nak ikut hawa nafsu kita ni, semua saat itu tak ada pihak kena sebagai habuk buat. Karena pakai kena nak buat benda ni. Tapi Tuhan uji kita, kita buat. Nak tanya kata kita boleh ibtira wajhillah ataupun tidak. Kita boleh nak tunai buat kerana Allah ataupun tidak. Tu segi puasa. Tengok bagi puasa ni so buat apa? So menahan diri kita daripada benda kita kena, benda kita suka. Kalau pasal zakat ni, wa minad din juga daripada agama Allah SWT juga. Jadi nak ayat katanya, kita mencurah, kita beri bagi hak kita. Kasih mahbubat, harta ni semua orang kasih kakak. Bila masuk tanya kita, Tuhan kita, rezeki sana itu pakai kasih kakak. Tak ada orang tak kasih. Kalau rasa tak ada kasih, tak kasih. Sebab Tuhan berkuasa kasih. Perasaan kasih pada harta hak Tuhan kita saat itu, ini rahmat daripada Allah. Satu rahmat daripada Allah. Kalau kita tak kasih benda tu, akan nak habis. Kita sayang nak akan nak benda kita, Tuhan kita. Jadi nak ayat katanya, sebab perasaan kasih itulah kita boleh jaga harta dan sebagainya. Dan jaga dalam Islam ni kena jaga mengikut Tuhan suruh lah. Tuhan suruh jaga, kita jaga. Tuhan suruh beri kat orang, kita kena beri. Macam zakat. Zakat tak boleh lah jaga kita, beri kat orang lah. Saya setara mana pun, ayat kata benda Tuhan cuba nak kita keluar tu baik benda kita sayang. Saat ni puasa ni untuk nak kita menahan diri kita daripada ambil benda sayang, benda kita suka. Saya ambil benda suka setara mana tak boleh makan minum. Hak ni orang panggil perasaan Tuhan suruh kita keluar benda kita sayang. Harta sayang aku. Pasal kita waktu baik sedekah lah kita. Kita sayang so sedekah. Hak ni nak tengok, nak uji tengok kata kita boleh mengeluar tidak benda kita suka daripada harta, benda kita sayang daripada harta saat itu kerana Allah. Boleh kita buat kerana Allah ke tak saat ni? Boleh kita mengeluarkan harta kita kerana Allah ke tak? Itu Tuhan nak uji situ. Kalau kita boleh buat belah tu, berarti kita jadi hamba Allah. Kalau tak boleh buat belah tu, berarti kita deraka pada Allah lah. Kita tengok benda lain lebih tinggi pada Allah lah. Tengok makan ni, tengok nafsu kita ni lebih pada Tuhan. Keinginan nafsu kita lebih pada Tuhan. Tengok harta kita lebih pada Tuhan. Itu dia punah lah. Sebab kita tak boleh la ilaha illallah. Tak ada orang lebih pada kecuali Allah. Lebih pada lain pada Allah tak ada. Nak syirik dengan harta pun tak boleh. Nak syirik dengan hawa nafsu pun tak boleh. Ini ayat katanya,
cara Tuhan nak uji manusia, nak kelah manusia. Jadi Tuhan nak tapi manusia tu baik hak tak malak, baik hak malak bos syurga tu. Satu cara hak Tuhan. Kita kena pahala cara hak Tuhan tu. Kadang-kadang manusia ni kan nak tengok kata gigi ni, kadang-kadang dia payah nak puasa. Yang mudah-mudah orang kaya kalau mereka kata hari ni duit 10,000 tak kena puasa. Baik duit 10,000 lagi bagi orang 2 juta duit itu. Setinggal lan misalnya, pan lan duit dia. Milioner. Kalau dia kata tak kena puasa waktu duit 10,000 tak sah-sah. Ya seni tu duit 10,000 lagi pada puasa. Baik tak puasa. Baik panggil tekah duit. Waktu duit 10,000 tak kena puasa. Baiklah tu. Bagi dia. Tapi bagi orang susah apa semua tu, dengan duit 1,000 baik puasa lagi, baik kita puasa. Pada tu duit 1,000, ia tak serupa keadaan manusia. Sebab tu keadaan Allah SWT ni tak kira orang itu hari kaya secara mana pun tak boleh nak beli dengan duit puasa. Kenapa puasa? Asal tubuh dia sihat. Tubuh dia tak agak. Orang tak puasa nak puasa, tua menyakit. Tak puasa nak puasa, tapi tak ada agak lah tu. Sebab dia tak puasa. Kalau dia puasa ada duit milioner, ada duit 1 juta sekalipun, nak pergi bayar tebuh dengan puasa tak boleh. Itu keadaan Allah SWT. Lepas tu kalau orang nak keluar zakat misalnya, duit kena keluar zakat, duit mesti siapa tahu dia, siapa nisak dia. Tak saya keluar zakat nak puasa, kita tu beragak. Tapi nak taruh duit tak saya keluar zakat tak boleh tak. Sebab tanah ayat tanya, setiap amalan ditentukan oleh Allah SWT. Kita buat masing-masing. Tak boleh nak pergi tukar hati dengan benda lain. Itu cara Tuhan nak uji manusia sana. Tuhan nak uji manusia. Sebab tu Tuhan beri berbagai-bagai ibadat. Segala-gala ada ibadat Besing go'ok, ada ibadat besing kena buat dan sebagainya. Kemudian puasa saat ini satu ibadat Allah SWT nak bersih beki hati kita. Salahul qalb. Mana beki hati? Hati kita duduk mentuhankan nafsu misalnya. Masa engkau cakap kita nafsu kita. Ikut nafsu nak buat belakang. Tapi satu hari tak boleh buat. Nafsu nak akal, tak boleh akal. Nak beki, nak ajar dia panggil nafsu kita tu. Nak kata kita dengan kita menerima semua hak Tuhan. Hak Tuhan saat ni tu kita terima belakang. Tak nak kira lah. Tuhan beri orang panggil segi Tuhan suruh makan, kita makan. Tuhan suruh minum, kita minum. Kemudian Tuhan suruh kita tidur, kita tidur. Ayat tak kelebihan Tuhan beri pada manusia ni tak sama. Kelebihan makan, minum, kecek, tidur, ada kelebihan belakang. Bukan manusia saya tak boleh makan, tak makan. Saya tak boleh minum, tak minum semua. Orang makan, orang minum ni, orang tak makan, tak minum lebih baik pada orang makan, minum. Okey. Setengah waktu kena makan, setengah waktu kena minum, setengah waktu kena kecek. Bukanlah kata orang hak kecek lebih baik pada orang dia. Orang dia lebih baik pada orang kecek. Dia tak sama lah. Masa kena dia, masa kena kecek. Masa kena makan, masa kena minum, masa kena berak. Kelebihan yang Tuhan beri pada kita masing-masing. Masa tidur, kita kata orang tak tidur lebih baik pada orang tidur. Dia ada masa dia, Tuhan atur siapa. Dalam hidup harian kita, ชีวิตประจำวันของเรา วิถีชีวิตของเรา cara hidup kita Tuhan atur siapa. Masa mana Tuhan buat siapa. Pak Nabi kita tidur, Nabi kita ada isteri, Nabi kita makan, Nabi kita minum, Nabi kita puasa, Nabi kita jaga malam, semua saat itu. Masa tu. Sebab tu rahmat Allah SWT ni tu syarat puasa kepada kita ni. Supaya orang panggil nak perasaan pada kita ni, hati kita kosong, tak sewi campur dengan ikhtilat panggil syahwat. Kita nak panggil benih
Nah, email kita daripada nafsu kita. Email tak saya makan bemosa, nafsu nak makan. Email tak sewa, nak tak sewa benda tak molek bemosa, nafsu nak buat benda tak molek bemosa. Nah, tidak berlawan sama. Nafsu dengan email berlawan sama. Dua tu ya satu berlawan. Sebab tu jihad nafsi dia panggil. Kita mujahadah dalam diri kita tu berarti kita kena wisjata pada email. Kita lawan nafsu tu, kena bunuh sama nafsu dia. Nafsu amarah bisu, nafsu ada suha jahat. Amarah bisu ni mana ada suha jahat, lawan sama. Nah, kena tolong. Nah, kena tolong email tu wisjata pada dia. Yang wisjata pada dia, supaya orang panggil hidup lawan nafsu amarah bisu. Jadi hati tu mutmainnah. Bila benar email, nah bila benar email nak kalah nafsu, dia jadi nafsu amarah bisu, nafsu suha jahat ni, jadi hati kita mutmainnah. Hati kita ni jadi mutmainnah. Nah, hati kita ni jadi tetap jadi boleh baiki lah. Jiwa kita salahul qalb dia panggil. Nah, hati kita ni jadi sejahtera, dibaiki. Jadi molek hati kita. Nah, itu besar sekali. Tuhan duduk syarat kepada kita suruh buat segala-gala panggil ibadat Allah SWT. Ibadat kepada Allah SWT ni itu juga nak baiki hati kita. Dia molek. Dia raja hati ni. Kalau hati jadi karut, nah, anggota lain karut juga. Sebab tu kalau hati molek anggota lain pun molek. Sebab dia raja hati. Dia boleh baiki raja. Nah, anak rakyat dia tak payah lah. Tapi kalau tak boleh baiki raja, sang ni raja pun habis anak rakyat dia. Buat benda tak molek, mulut tak molek, telinga tak molek, mata tak molek, kaki tak molek, tangan tak molek dan sebagainya. Kemudian juga Allah SWT syarat, misalnya etika. Maksud ke apa? Ya maksudnya nak kurung hati kita. Nak kurung hati khulwah hati kita, nak wih kita ni kita an ghairi. Putus hubungnya dengan yang lain. Hati kita hubung dengan Allah. Ya, hubung dengan Allah. Sebab tu ya masyru' etika sungguh tu. Tu saga duduk dengan Allah. Mana tak ada tu campur sangat dengan orang masa-masa tertentu ya. Maya Jumaat tak apalah tu. Nah, masalah ini najak dengan Allah. Tu juga nak kita panggil hati kita boleh keluar dengan Allah. We lucu hubungnya dengan benda lain. Nah, we putus hubungnya dengan benda lain. Itu hakikat. Kalau kita pesing, pesing orang panggil tidak dapat nak putus dengan hubungnya lain, tak boleh nak keluar pada Allah yang saya sehari itu, ya masalah. Dia tak tahu baik benar. Nah, tak tahu baik benar. Tak apa panggil tujuan etika tu. Saya hidup sejak kita buat misalnya. Dulu sejak juga, tapi dia buat. Tak ada baca Quran, tak ada ingat pada Allah, tak ada zikir, tak ada menajak pada Tuhan. Orang panggil benda ni, tak siapa tujuan etika. Pagi kita mengaji masa etika misalnya, mengaji apa program penuh misalnya. Ya apa kan tujuan? Tujuan etika sebenarnya mengaji masalah boleh. Masa belum 10 hari itu ngaji kira lepas faham apa kata dia ngaji masa orang panggil etika. Etika ni tujuan hati kita ikat dengan Tuhan betul. Tambah hati kita duduk dengan Allah. Nah, jadi kutu hubungnya benar. Itu hakikat sebenarnya di situ. Bila ada banyak program kok jadi benar lain. Jadi benar obrong, jadi benar daurah, benar obrong itu. Ya tak ada etika. Jadi muka bek-bek macam tu. Ya tak ada. Sebab tu dia satu benda yang penting juga. Anda kita wisapah hadah tu juga sebenarnya. Kamu dia pula disyaratkan ummah saat itu. Boleh dia menahankan lidah dia daripada setiap apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak bagi tidak faedah pada akhirat. Ini kena jaga benar. Lidah kita ni kena jaga, kena guna lidah kita ni beri faedah tu akhirat. Ya kita, hak dunia ni pun faedah dia panggil. Benda hak boleh. Asal kita buat benda hak akhirat ni, lidah kita buat benda akhirat ni, hak dunia ni boleh sendiri dia. Sebab kita tak berlawan pun dunia ni akhirat ni.
Hak kita buat kerana dunia ni kadang-kadang tak sapa akhirat. Kalau kita buat hak betul akhirat, ya dunia ni boleh semata dah. Sebab dia tak ada bercanggah apa dunia. Kecek benar baik. Bila kita kecek benar baik, semua kata-kata yang baik saat itu dapat pahala. Boleh pada ada akhirat. Pada dunia tak salah apa kita kecek benar baik. Tak ada biar kata salah. Kalau kita kecek benar tak baik atas dunia ni, dia boleh sekadar dunia ni, akhirat tak ada pahala. Nah, boleh dosa tu ada. Apa? Dunia pun tak molek, orang dengar tak molek, orang tak kena. Jadi benda yang kita buat untuk akhirat semua saat itu, dunia yang boleh sendiri dia. Sebab kita adalah dunia ni. Nah, dia tak nampak tak boleh. Sebab tu benda yang ada faedah semua ni kira akhirat lah. Kata yang memberi faedah. Lepas tu disyaratkan kita qiyamul lail. Beri faedah pada hati kita tu, pada kita. Hati kita berfaedah. Kena hati fikiran kita punya di curah. Sama dia pula. Nah, badan kita persihat. Nah, dia semua saat itu sah. Nak akhirat dia boleh semata dah. Nah, itu mana cara hak tu hawi syarat pada kita. Nah, semua saat itu termasuk benda baik mereka. Adapun siang ni, puasa ni, tu hawi pada kita ni. Tujuan nakwi al-imsak anil akli atau makuli. Jadi nakwi kita menahan di kita daripada makan, tahan tak saya makan, wasyurbi dan juga minum, wal jima' dan jima', wasailil mufattarat dan juga benda-benda yang menyebabkan kita buka puasa. Nah, benda-benda hak orang panggil menyebabkan kita buka puasa. Mana batal puasa daripada naik fajar hingga sampai jatuh matahari dengan niat puasa. Puasa niat sebenarnya taqarrub ila Allah, nak mendamping diri kita pada Allah. Nah, niat nak orang panggil damping diri kita pada Allah SWT. Itu mana puasa. Yang kena nawaitu mana. Jangan niat ada bulan Ramadan ni puasa, kena puasa kita tak puasa tak boleh. Tak puasa berlaku. Nah, di situ tak boleh. Nah, walau ulama katanya, sah lah segi puasa dia, tapi pahala tak ada. Kita kena buat apa oleh puasa? Kerana Allah suruh puasa. Kita puasa kerana Allah. Tak ada kanan-kanan. Ya, hakikat puasa ni kerana Allah dah. Kalau orang puasa kerana manusia, dia tak ada orang makan habis. Masuk sampai boleh minum, masuk dalam bilik makan sore dia. Sebab dia puasa kerana manusia, dapat manusia dia puasa. Dia belakang manusia tak puasa, tapi hakikat orang puasa ni puasa kerana Allah dah. Sebab belakang orang tak makan. Makan orang tak makan. Ya ada pasal yang takut situ pada Allah. Jadi nak katanya duduk situ tu puasa kerana Allah dah, tapi kena royak hati kita tahu kepada Tuhan, kata aku puasa kerana-Mu ya Allah. Nah, duduk situ. Nak kali kita puasa ni kerana Allah. Duduk situ hati kita. Nak orang panggil nak dekat kita dengan Allah. Nak sejauh sangat kita Tuhan dekat sama dah. Nah, kita ni buat sejauh dengan Tuhan. Dia sejauh dengan Tuhan, masa Tuhan tak nampak, masa Tuhan tak tahu, tak peduli pada Tuhan, tak ingat Tuhan. Itu mana buat sejauh? Kita buat sejauh dengan Tuhan. Pada Tuhan tu dekat dengan kita. Tak ada nak kira dah. Kita ni perasaan kita jauh dengan Tuhan. Bila kita puasa ni tujuan apa? Taqarrub ila Allah ni nak kita puasa dekat dengan Tuhan. Perasaan kita. Bila seorang dekat kita dengan Tuhan, kita ada tengok, ada perhati. Tu puasa. Sebab apa nak makan apa? Tuhan ada tengok. Mesti ada salah apa kalau kita puasa. Lapar sama mana pok. Yang katanya kerana kita puasa Tuhan dekat dengan kita. Itu mana ada situ lah kita. Adapun hikmat disuruh kita puasa ni, tujuan apa? Suruh kita puasa ni. Kerana satu wasilah puasa ni, satu sebab, satu jalan untuk nak kita mari perasaan takwa, takut pada Allah. Satu jalan je. Apa Tuhan suruh kita puasa? Nak kita puasa takut Tuhan. Kecap mudah-mudahnya, tujuan Tuhan nak kita puasa takut ke dia. Dengan kita buat benda wajib, tinggal benda haram. Benda wajib ni mesti kena buat. Tak boleh kita tinggal.
Nah hari mesti nak tinggal, tak boleh kita buat. Atau benda hak panggil sunat saat itu tak tahu. Ditasjidkan sungsa kita buat. Tapi tak nak buat pun tak ada dosa positif, tapi sungsa kita banyakkan pahala. Belum nak buat benda kebajikan. Nah tu makna sunat. Hak wajib ni tak ada kira mesti dah nak buat. Tak kira nak tak save pun nak buat tu. Hak haram nak tak save pun nak tinggal. Tu ya cerah. Bayin cerah bakal. Sebab tu nak timbul perasaan takwa. Takwa ni tengok mana. Kita nampak kata orang ni takwa tak takwa, kita nak tahu diri kita takwa tak takwa, tengok. Kita rasa nak cakap benda-benda haram, tapi kita tak buat. Nanti kita takut tu Kita tak usah buat cakap benda wajib, malah. Tapi kita buat juga. Mana kita takut tu ada. Apa kaca kita buat benda hak kita tak nak rasa nak buat. Kita buat kerana Tuhan suruh. Takut tu Pas tak buat boleh lah, tak buat tak boleh. Tuhan boleh. Cuma nak takut tu Mana takwa dah. Kita rasa nak buat cakap benda haram ni. Kita tak buat, apa tak buat? Tak buat kan Tuhan lagi. Apa hal lagi dia kalau kita buat hal lagi, kita buat boleh dia. Apa dia takut Tuhan. Atau timbul perasaan mari kata kita buat satu benda ni. Nah, puasa ni menyebabkan mari perasaan takut kita kepada Allah SWT. Apabila puasa kita ni biasanya jagalah kan awak benda tak malas. Buat pak dia mikir atau aku puasa ni kan ada buat benda tak malas. Faham ya semai kalau bila puasa dia tengok Allah sejik no. Jagalah nak tinggal semaya ni puasa. Bahkan tamak semaya tarawih pula dah tak malas. Berdiri malam-malam. Tujuan ke apa? Mari sendiri dia perasaan kata apa? Nak puasa nak buat banyak ibadah. Quran pun orang tak baca mana. Boleh Ramadan baca Quran tak ada saja. Bila puasa tak ada saja. Masa nak dengar Quran, masa nak baca Quran. Tu mari perasaan takut pada Tuhan. Sebab tu puasa ni faedah dia nya. Hikmat dia nya nak kita rasa takut Tuhan. Kemudian pula puasa juga manusia ni kebiasaan dia ni boleh tadrik, boleh orang panggil phone. Boleh dia latih diri dia saat itu dalam nak jalan amanah Allah SWT, mas'uliyah, tanggungjawab tu dia. Dia boleh tanggung. Tuhan kata mu nak puasa jangan makan. Ada rabiat dia panggil. Duit duduk dalam rabiat. Diri dia ni boleh duduk dalam nizam peraturan. Diri dia ni boleh duduk dalam panggil winai. Sama nak kita ni duduk jaga winai kontrol ing. Winai kita ni kalau kita tak ada winai ke koseh, nak makan, nak minum. Tapi kalau kita ada winai, kita tak minum, tak makan. Anak kita ni ada winai di tu diri kita. Itu satu benda yang puasa tu. Boleh orang panggil tanggung mas'uliyah. Boleh bawa. Boleh kita sabar atas benda yang payah. Payah nak tinggal makan, minum. Nak jaga nafsu kita ni. Nak kerak nafsu kita. Apa panggil nak hidup. Heret nafsu kita. We bawah kontrol iman. We nafsu duduk bawah iman. Iman boleh kontrol nafsu kita. Mana iman dalam hati kita tu, al-iman berqalbi, iman dalam hati kita tu, we boleh kontrol nafsu. Ini bukan mudah. Tapi kita boleh buat kerana puasa. Itu rahmat yang Tuhan beri pada orang puasa. Kawan dia pula puasa ni beri rasa pada orang Islam. Orang Islam hak puasa ni. Puasa orang panggil mari terasa susah orang-orang pakai miskin. Saudara kita ada berdoa tak ada nak makan. Duk orang panggil Afrika, Palestin, ke mana saja, Suria dan sebagainya. Part-part orang Islam kita ni hak kena bala, kena apa dia semua. Sebab tu nak uji Tuhan dan sebagainya. Menyebabkan kita Allah, kita ni tak makan sehari puasa balah ni dah. Setagi kau puasa ikut nak makan. Malam-malam nak makan kapau boleh.
boleh makan belakang kita ada harta, ada duit, ada pula makan ni untuk kita nak beli makan dan sebagainya. Nah, ya katanya kita buat style ya, $4, $12, $13 gitu ya sehari. Lepas tu boleh makan sepenuh lah kita. Tapi malah mana mari perasaan kata orang yang tu tak boleh makan sehari pakai. Orang yang tak boleh makan ni tak ada. Kita tak ada harapan kata sehari nak makan ke apa, tak ada harapan ni. Sehari nak boleh makan kedok tak tahu. Hati-hati gitu dah lah. Boleh makan tak boleh apa? Nak pilih pun tak boleh. Ada kau makan tu. Tapi kita ni wala puasa siang hari, tapi malam ni jadi setelah lagi puasa pagi aku boleh makan. Nah, matahari jatuh aku boleh makan tu makan ni sebab tu kita beli atau habis orang ke kedai dan sebagainya. Nah, ayat katanya walaupun dia orang panggil susah secara mana pun, bawa mikir kata jatuh matahari boleh makan tu makan ni tu makan ni segar hati dia. Itu bagi orang ada, orang puasa. Orang hak tak ada makan ni jadi aku bila kata nak pangwang dia kata boleh makan. Tak boleh makan sedap, tak ada. Dah kada susah mah dia, tak ada. Mari mikir kata orang panggil hari esok ke lusa ke nak boleh makan sedap, tak ada. Nah, kita orang puasa orang ada ni sakit. Nah, bayar tu mentari boleh makan. Nah, sebab tu kita Tuhan beri rasa sikit. Letih puasa saat ni tu boleh kita mikir jauh kata orang yang tak ada pangwang sikit habuk kata nak boleh makan. Perasaan dia belah mana? Nah, tu lah. Kalau kita duduk situ, duduk tempat dia, tempat mana? Rasa bagi puasa ni kita tak puasa lagi boleh makan. Nah, tapi kita kalau kita duduk tempat orang yang situ ni puasa lah mana? Tak ada pangwang kata nak boleh makan. Nah, supaya orang duduk dalam nyaka kekal nyaka lah, tak ada pangwang kata nak boleh masuk syurga. Nah, susah tak mau. Tapi bagi orang yang tak kekal nyaka, tak lama kita masuk syurga pula, ingat kat syurga. Ya hingga orang masuk syurga tak ada syirik lah. Syurga tak ada syirik ni tu bila kalau ada orang boleh, kalau orang izin apai boleh tu baik. Kalau tak ada apai tak ada lagu sama tak ada syirik. Tapi kalau orang habis masuk ke ada 5 tahun demokrasi. 5 tahun lagi sini kita boleh jumpa. Orang kita tu ikut dan sebagainya. Dia ada pangwang dia bagi. Ni tak ada. Sebab tu mari perasaan berlaku pada orang pakai miskin. Puasa panggil isat. Puasa kepada orang panggil nak tolong orang pakai miskin. Allah tangi tolong pakai miskin. Nawi panggil sedekah pada pakai miskin. Hal ni dia timbul mari perasaan mahabbah dan ukhuwah, perasaan kasih sayang dan perasaan panggil persaudaraan. Wasa panggil dah hati dia. Tu juga yang Tuhan kita puasa lah. Rasa juga kalau dia diraja pun dia kena buat juga. Kalau dia ada Islam. Ayat tanya berwasa juga, rakyat susah secara mana. Itu ayat dalam terbiah Islam. Comel, sangat comel. Ketua pemimpin yang duduk ngangkat ada senai raja tu, kada senai ke apa, kada dia tak tahu rakyat susah secara mana. Tapi bila puasa ni lebih kejap rasa berok lah mana. Dia puasa lah tu. Baru dia boleh rasa rakyat dia. Orang lain pada rakyat Islam tak ada. Tak ada hari nak berok. Orang bukan Islam dia boleh makan semua. Tak ada terasa kata rakyat susah. Tapi raja Islam ni rasa rakyat susah. Sebab dia biasa rasa juga orang buat lah mana. Tu kelebihan dalam Islam tu. Kalau tak boleh rasa lagi masa buat tu, nak tanya tahu tak ada masa lain lagi rasa. Dah nak cah tengok. Boleh rasa tak masa buat boleh Ramadan tu, boleh puasa. Kalau tak boleh rasa situ, anak lain jauh. Anak email kita ni kurang benar lah. Sama dia pula. Puasa saat ni tu nak bersihkan diri tazkiyah pada nafsi diri kita tu. Bersihkan akhlak daripada akhlak-akhlak yang radhilah, akhlak yang rusak, akhlak yang rendah, akhlak yang bodoh, perangai tak molek. Jadi puasa ni nak bersih diri kita, nak kita ada reju. Nak kita jadi reju. Tak sewi jadi orang jahat. Sebab tu orang puasa ni bila nak mari koyak hawe ke apa, ini imru'un sha'im, Nabi kata. Saya ni orang puasa.
Bila orang nak mari belawai kita, nak balah kita, nak maki kita, saya nak puasa. Mana berartinya kalau tak puasa kita tumbuk lah, tapi puasa tak boleh. Orang mana ajak perang kita, ajak kocok kita, ini imru'un sha'im, saya orang puasa ni. Dia kena boleh sopa habis. Sopa kata dia, sopa lima dia, kena sopa. Orang kata belah mana kena sopa. Mata kena sopa. Nah, mulut pun kena sopa. Nah, nak orang mana nak mari perang saat ni tu dengan cara teruri kalau misalnya orang lawai mana buat kita je nak lawai pada Nabi pergi nak pergi badar tu tak ada bulan Ramadan pergi badar tu. Tapi nak ayat katanya hak tu kan orang nak bunuh orang Islam, nak akhir nak orang Islam. Kalau dia mau sekadar hajak tu tak boleh, saya tak say. Hajak pergi tak boleh, kita puasa. Nak ayat. Nah, bukan takut kan. Nah, takut menakut kan, nak puasa tak agak, takut nak lawai tak agak kan, tak ke sebab tu. Nah, tak say tunjuk perangai tak molek. Sebab kita duduk dekat dengan Tuhan. Ya, puasa ni dekat dengan Tuhan. Sebab orang panggil sari pagelah. Kalau semaya dekat dengan Tuhan kita kata, kau masa kita takbir Allah apa siapa salah, apa kita siapa gelak. Dekat dengan Tuhan. Nah, Allahu Akbar mula masuk munajat Tuhan. Assalamualaikum sudah. Nah, 5 waktu sehari, 3 hari ni 2 waktu 3 waktu dengan subuh. Nah, jadi ayat katanya masa sikit-sikit. Lepas tu pula masa kita keluar zakat pun masa keluar tu ya. Takarrub ila Allah. Puasa ni ambil pagi sepajar sampai atas matahari. Puasa dekat dengan Tuhan semua. Masa tu tak boleh buat benda-benda tak malak tak dekat dengan Tuhan. Kalau kita ada depan, dalam mikir kita ni ada depan raja. Orang main nak ajak gocoh kita depan raja, saya tak say. Saya malah tunjuk perannya. Sabar. Nah, orang mari nak maki depan kita, kita tak maki depan dia. Ya. Sabar. Malah tunjuk perangai kita. Tu malah tunjuk perangai kita depan Tuhan dia panggil. Itu waktu Ramadan. Sebenarnya kita 24 jam ni dah buat jaga Tuhan belaka. Tapi nak royak tak ibadat puasa. Ibadat puasa dia mula pada fajar sampai jatuh matahari ni. Nak royak tu kita boleh pahala puasa semua. Masuk jamai pun boleh pahala puasa, baca Quran boleh pahala puasa, tidur boleh pahala puasa, kecek dengan orang boleh pahala puasa. Nah, kita pergi jalan beli barang boleh pahala puasa. Segala-gala orang panggil hak kita buat dan masa kita puasa ni pahala puasa semua. Tak ada berhenti pahala puasa. Dia panjang sekali. Nah, ibadat panjang sekali boleh pahala. Sebab tu dalam masa tu lah cuang tu tak boleh kita buat benda tak jujur, benda tak malak. Nak jaga situ. Nah, tu tujuan. Nah, tu hasil kita saat itu puasa nak tazkiyah, nak kita bersihkan diri kita masing-masing. Membersihkan diri kita. Kemudian makanan puasa tu. Kedudukan puasa tu. Nah, satana puasa tu. Kedudukan puasa ni dia. Puasa bulan Ramadan ni satu rukun yang keempat. Nah, ruknur rabi', rukun yang keempat daripada arkan Islam dan rukun Islam. Nah, yang Tuhan saat itu tambah kita puasa ni dalam buah rukun Islam nak mulia untuk nak meliakan, nak besarkan masalah puasa. Ya, amalan hak kita tengok. Bukan semua segala amalan Tuhan buah dalam rukun. Hak Tuhan buah dalam rukun saat itu nak ayat kata benar penting. Benar Tuhan nak mulia dah. Nak besar dah benar tu. Sebab kita tak pocok ada rukun ada. Ini rukun. Nah, ucap dalam syahadat itu penting sekali. Semaya penting. Nah, lepas tu pula zakat penting. Semaya ni mengingat zakat. Buat buat lepas zakat. Semaya zakat. Semaya zakat. Nah, kita sebut dalam Quran ni semaya zakat, semaya zakat, semaya zakat. Dalam Quran kelima dia manggil berarti. Nah, lepas pada tu pula siam puasa. Hukum atau haji yang kelima. Jadi nak ayat katanya hak benar rukun ni bukan benda besar yang mudah-mudah. Kena jaga benda benar.
Kalau rasanya tak ada tu ada, Islam ada. Nah, cabut rukun. Rukun-rukun ni sebenarnya bucu, tie gitulah. Bucu. Nah, bucu tie. Kalau rumah tak ada bucu ke, hidup lah mana? Ada tak ada. Ya, jadi nak ayat katanya satu rukun yang keempat yang tu have fardu pada tahun yang kedua Hijriah. Masa Nabi hijrah daripada Makkah kepada Madinah masuk tahun yang kedua, mula diperintah puasa bulan Ramadan dan Nabi 9 kali puasa. Nah, 9 tahun Nabi dah puasa. Ada 9 kali lah. Nabi puasa ya tahun yang kedua dengan sampai tahun 10. Nah, 9 kali semua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun 10. Nah, buat tahun 10 tu, nah, pas Nabi puasa masuk tahun sebelah bulan Rabiul Awal tu mati. Dengan Nabi. Jadi dia puasa 9 kali ya Nabi kita. Kita lebih banyak dari Nabi lah kita puasa ni. Nah, pas kita ni kalau kita kata umur 40 tu 25 kali 15 kali 25 kali puasa dah. Kalau kira umur 15 puasa. Nah, 25 kali tu. Pas kali misal puasa umur 50 35 kali. Kalau umur 60 45 kali dah kita puasa. Nabi 9 kali bagi berapa? Nak banding dengan Nabi. Nah, 9 kali ya Nabi kalau hidup dia puasa. Kita alhamdulillah habis kelebihan. Banyak Nabi dah habis kelebihan dari kita. Apa 45 kali ataupun 35 kali. Banyak dah kita. Kalau 9 kali kita puasa. Apa sama dengan Nabi? Nah, itu lebih banyak ada kita ni Allah Akbar. Ngomong kita puasa jadi panjang. Nah, ngomong kita puasa tu panjang. Kalau kita mau 30 tahun pun tu banyak ada Nabi dah puasa. Nah, kalau kita mau 24 tahun baru sama dengan Nabi. Kita mau 24 tahun sama dengan Nabi. Pak dikira kata puasa fardu ni umur 15 lah. Puasa fardu tu belum fardu ada dia puasa. Apa dikira sunat. Kira fardu. Nah, ini ayatnya mau 24 tu pemilih tahun sama dengan Nabi. Orang mau 24 ni puasa sama dengan Nabi. Tapi orang mau lebih 24 tahun ni ayatnya lebih dari Nabi ya dia puasa. Allahu Akbar. Nah, ayatnya Tuhan lebih dari kita banyak pada Nabi lagi hidup bawa Islam. Tapi pahala secara mana tak tahu lah tu. Lagi sama dengan Nabi kedak tak tahu pahala kita. Itu tu masing-masing. Nah, dan juga orang panggil Ramadan ni satu afdalul awqat ya, waktu yang paling lebih sekali. Mungkin yang mudah kita nak dapat bulan Ramadan ni, kalau tak sewi kita tak boleh. Nah, banyak orang yang tak dapat bulan Ramadan tu banyak. Sebab tu Ramadan ni afdal bulan. Adalah bulan 12 bulan ni Ramadan paling afdal sekali. Lepas tu pula 10 malam akhir tu daripada bulan Ramadan ni paling lebih sekali 10 bulan akhir, 10 malam akhir tu. Malam 10 akhir bulan Ramadan tu. Malam ni lah yang paling lebih sekali pada segala malam dalam 300 5 malam tu. 360 malam tu. Jadi 10 hari akhir tu lah yang paling lebih sekali. Dalam 10 hari akhir tu malam Lailatul Qadar paling lebih sekali. 360 malam. Ia lebih daripada malam-malam 10 awal bulan Zulhijjah. Takkan ada Lailatul Qadar. Sama dia 10 hari awal daripada Zulhijjah ni dia lebih afdal daripada 10 hari akhir bulan Ramadan. Kalau kira hari 10 hari akhir bulan Ramadan balik siang hari. Yang kira malam kira siang hari. Dia banyak afdal lah 10 hari awal bulan Zulhijjah lagi. 10 hari balik siang hari awal bulan Zulhijjah ni. 10
10 hari itu lebih afdal daripada 10 hari akhir pada bulan Ramadan. Tapi ke malam 10 akhir Ramadan lebih pada malam. Nah, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Sebab pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ni dia ada hari Arafah. Selebih-lebih hari dalam dunia ni setahun 360 Arafah lebih sekali. Ada yang menahat. Yang menahatnya hari lebih juga. Khilaf ulama tu di antara yang mana lebih, yang menahat dengan Arafah. Setengah pendapat ada yang menahat, setengah pendapat kata Arafah. Khilaf belaka. Belah dia ada belaka. Ya, nak terwah hari itu, nah hari paling lebih sekali. Dalam hari panggil, nah segala hari dah 360 hari. Ya, hari raya haji itu dengan hari Arafah. Ya. Tambah dia hari Jumaat ni seafdal ayam hari dalam hadis. Dalam seminggu ni Jumaat paling lebih sekali, paling mulia sekali lah. Kalau hari Arafah seafdal dalam setahun, hari Jumaat afdal dalam minggu. Lailatul Qadar ni afdal daripada malam. Yang an-nahar pun suka Arafah. Lebih kurang. Kemudian ayat kata, kita nak belajar bila hak puasa ni, we panggil we detail lah dalam masa 3 minggu ni. Masalah sakut dengan puasa semua tu. Dan nak ayat belakang lah. Sakut dengan puasa. Itu hukum bagi puasa Ramadan ni yang wajib atas orang Islam yang balik, yang berakal, puasa. Tak puasa tak wajib kat tadi. Mungkin orang ada tepat ada musafir. Orang musafir tak wajib puasa hari ni. Yang harus. Ayatnya nak buka boleh, nak puasa boleh. Nabi biasa buka. Jalan lagi ramai-ramai tu tengah panas. Nabi kata air. Nabi duduk diri minum air. Orang pakat tengok Nabi naik. Sebab apa Nabi minum diri? Sebab Nabi nak tunjuk, Nabi tengok kata Nabi buka puasa. Kan Nabi kata pia puasa payah susah buka. Pia puasa boleh sabar boleh duduk. Tu puasa. Puasa buka. Nabi pilih dua yang lain. Pia puasa tak agak. Nabi tak boleh dah dagak air kering air kering apa tak boleh dah. Tak musafir lah. Baik kena jalan musafir. Buka. Tak ada apa-apa puasa. Pia lapar. Tak boleh puasa. Buka puasa. Tapi pia boleh pia tak daga ke apa, buka lah puasa. Nabi ayat gitu, mungkin ada setiap kita musafir kena buka puasa. Ada pilihan. Lepas tu kena qada akhiran pula lah. Mana kita sana itu ada pilihan bagi kita. Bila kita musafir, tak kata api, tak kata tua, ataupun tak kata tubai, puasa tak nak kira kita musafir, sampai tu lutut misalnya. Buka puasa tak ada apa. Di bakak, di mana semua. Nak jai mana kita tu. Tak ada masalah. Pergi pak sana itu mabuk kereta. Boleh. Kena makan ubat mabuk kereta. Nak makan ubat mabuk kereta kena makan dulu. Nak minum air. Buka tak ada apa. Kita musafir. Tak ada masalah apa. Kalau kita puasa tak ada gapo-gapo dulu gapo nak kereta pun tak ada masalah teh apa. Pasal buka apa. Nanti nak katanya tidak ada musafir. Orang mukim tu tak boleh. Alah mana kena orang mungkin. Nak darurat. Ada kena sampai ke mati tak boleh. Kena buka puasa. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Lelaki ni tak apa. Tu dia. Mana pijas omong. Dari perempuan ni ada api merah bagi dia. Bila dia mari nipah apa semua saat itu. Ni hukum khas bagi agatin lah. Tak kena puasa lah gitu. Tak kena puasa apa. Mungkin nak qada pada hari lain. Puasa ni kena qada pada hari ni. Tak sempat semaya. Sebab tu panggil dah. Orang biasa tanya Aisyah. Kata Aisyah, dia kata, boleh kata semaya ni tak kena qada. Puasa ni kena qada. Panggil tanya Aisyah. Sebab orang panggil tengok semaya ni lebih besar pada a'zam minas siyam. As-salatu a'zam minas siyam. Semaya lebih besar pada puasa. Bagaimana semaya tak nak qada, puasa nak qada? Ini tanya Aisyah. Aisyah kata mu ni haruriyah kan, mu mikir kan, bakat fikir kan. Anak Islam tak boleh bakat fikir kan. Tuhan kata gitu. Nabi kata gitu. Nasib bakat fikir kita nampak tak nampak. Nabi suruh puasa.
Itu maknanya poso Nabi Sukoto. Semaya itu Nabi tak Sukoto. Sama. Nah, kalau boleh pakai akad dengan Ali. Nah, ya sapu ratah. Itu bawah kok, baik ratah kok. Tengok Nabi sapu ratah kok. Ya sapu ratah kok juga. Padahal kalau mikir ngotot, sapu apa ratah pada bawah tu, jijik le bawah tu. Jadi nak ayat katanya agama nak pakai akad tak boleh. Lagi dua akad sing akad kita tak boleh agama. Nak pakai syarat, nak pakai atas suruh. Tu salah nak berlaku. Nah, sebab tu nak wajib. Nak tahu orang berangkat, tahu orang balik, orang puasa-puasa, orang mukif. Tu ayat dalam Quran tu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jelas-jelas ayat. Tuhan perdukan siam ke atas kamu semua seperti mana Tuhan perdu siam pada orang dulu. Mudah-mudahan yang sebab siam ni kamu mari perasaan takut kepada Allah SWT. Waswa kata kamu dekat sangat dengan Allah. Nah itu ayat katanya hak Tuhan goyak pada kita memfardukan puasa dalam Quran. Fardu puasa dalam Quran. Yang sepakat puasa tu. Nah pada tahun yang kedua Hijriah. Mula situ sampai kepada kiamat. Nah tak ada nasah dah salah puasa. Kemudian insya-Allah lah kita nanti sambung kelebihan puasa dan sebagainya. Berarti kita masuk dalam masalah-masalah sakut dengan puasa tu banyak. Kita boleh tahu tu masalah ni walah insya-Allah. Bila tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.